Salam sejahtera. Saya Dagusti Pak Ajang, bernama metrik B05-181-0206 dari Kumpulan 8 Kertas Kerjaya bertajuk Realiti Hubungan Etnik di Malaysia sama ada melalui kesepakatan sosial ataupun perpaduan sosial. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Suzana binti Muhammad, bernombor metrik B0518101154. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sazlina binti Saman, bernombor metrik B0518101779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Zakuan bin Ismail yang bernombor metrik B0518101159. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Nama saya Muhammad Nur Syakir bin Muhammad Yusof, bernombor metrik B0518101161. Sebagai pengenalan, dalam kertas kerja ini, kami ditugaskan untuk membincangkan dan mengenal pasti tentang realiti hubungan etnik yang wujud dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sepanjang penghasilan kertas kerja ini, kami juga akan membincangkan kepada semua tentang apakah itu maksud kesepaduan sosial dan juga maksud perpaduan sosial. Dan juga kami akan membincangkan tentang perbezaan antara kesepaduan sosial dan perpaduan sosial. Selain itu, kami juga akan menceritakan serba sedikit tentang permasalahan yang timbul dalam mewujudkan hubungan etnik di negara kita. Akhir sekali, untuk menyiapkan kertas kerja ini, kami juga perlu melakukan soal selidik sosial dalam kalangan pelajar di Universiti Teknikal Malaysia Melaka ataupun UTM tentang pandangan mereka terhadap hubungan etnik yang wujud di negara kita. Adakah ia wujud daripada kesepaduan sosial maupun perpaduan sosial? Perpaduan adalah salah satu proses untuk menyatupadukan setiap masyarakat di dalam sesebuah negara untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama, dan juga untuk menyemaikan rasa cinta dan sayang akan tanah air. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita kerap kali mendengar ucapan unity in diversity ataupun dalam bahasa Melayunya perpaduan dalam kepelbagaian. Tetapi sebagai seorang rakyat yang memegang status warga negara Malaysia, sejauh manakah pemahaman kita di sebalik ayat yang diucapkan tersebut? Dari sudut psikologi sosial, perpaduan dalam kepelbagaian bermaksud apabila timbul rasa kesepaduan dalam diri dari segi fizikal dan psikologikal. Ini bermaksud apabila dalam sesebuah masyarakat itu timbul rasa untuk bersatu padu dalam kalangan mereka untuk mencapai suasana yang aman dan harmoni dalam kehidupan harian mereka. Dari segi antropologi sosiologi, ia adalah sebagai satu rumusan oleh masyarakat dalam mengadaptasikan konsep perpaduan yang terjalin dalam kalangan mereka. Dari segi perspektif ontologikal, ia pula mengatakan keperluan setiap masyarakat di dalam sesebuah negara untuk mengurus dan menyusun pelbagai perbezaan antara mereka untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai dan untuk meneruskan kehidupan harian mereka di dalam sebuah negara yang mempunyai pelbagai kelompok masyarakat yang berbeza bangsa dan budaya. Seperti mana yang kita semua tahu,
Usaha untuk mengekalkan keharmonian negara yang mempunyai berbilang kaum dan mengamalkan budaya dan agama yang tersendiri adalah bukan satu usaha yang mudah dan boleh dipandang sepi oleh setiap masyarakat. Oleh itu, pada pendapat saya, semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia dan warna kulit perlu memainkan peranan masing-masing dalam mewujudkan satu suasana yang harmoni yang telah lama kita kecapi. Sebagaimana yang kita tahu, selepas negara kita mengecapi kemerdekaan, seluruh rakyat di tanah Melayu pada ketika itu tidak mempunyai pilihan selain untuk hidup bersama-sama dengan masyarakat yang lain yang mempunyai banyak perbezaan dari segi kelompok sosial dan juga amalan keagamaan. Menurut konsep utopia, unity is uniformity ataupun perpaduan ialah kesatuan ataupun kesamaan, iaitu dari satu bangsa, satu agama, satu bahasa dan satu negara yang merupakan kata-kata slogan. Oleh itu, unity is uniformity adalah salah satu gambaran tentang masyarakat yang sempurna dan ianya amat mustahil untuk menjadi satu kenyataan di negara kita, kerana keharmonian yang telah wujud di negara ini adalah kesepaduan sosial boleh difahami sebagai satu jalinan kerjasama antara kaum dan kelompok menerusi perkongsian aktiviti budaya, pinjam-meminjam unsur budaya masing-masing. Selain itu, hubungan sosial ini terjadi dalam putaran ekonomi dan pasaran yang menyebabkan saling kebergantungan antara satu sama lain. Sebagai contoh, beras yang kita makan setiap hari. Untuk menghasilkan beras, ianya memerlukan tenaga kerja dari pelbagai kaum. Sebagai contoh, petani berasal daripada kaum Melayu. Peraih padi berasal daripada kaum India atau Cina ataupun Melayu. Dan pengusaha untuk membekal beras kepada kedai berasal daripada kaum Cina dan India dan sebagainya. Umum mengetahui masyarakat Malaysia adalah bersifat dinamik dan yang dapat membina perpaduan sosial melalui interaksi sosial dan amalan harian secara langsung ataupun tidak langsung. Tambah juga kesepaduan sosial yang terbina di Malaysia adalah menerusi proses akulturasi, amalgamasi dan asimilasi yang menjadi mekanisme dalam membentuk konsep toleransi. Saya akan mengutarakan beberapa permasalahan kajian yang telah dikenal pasti. Cabaran pertama ialah dari segi ekonomi. Semasa penjajahan British, mereka telah mengamalkan dasar divide and rule atau dalam bahasa Melayunya iaitu dasar pecah perintah. Dasar ini diamalkan oleh British untuk kepentingan mereka sendiri dengan mengeksploitasi hasil di tanah Melayu. Melalui dasar ini, penjajah British telah memisahkan kaum-kaum dengan mengikut bidang ekonomi mereka tersendiri. Okey, sebagai contoh, masyarakat Melayu, mereka diletakkan di luar bandar untuk menjalankan aktiviti pertanian. Untuk masyarakat Cina pula, mereka diletakkan di badan bandar untuk menjalankan aktiviti perniagaan, perdagangan dan pelumbungan. Manakala masyarakat India pula, mereka diletakkan di estate untuk menjalankan aktiviti dalam sektor perladangan seperti getah dan sawit. Berdasarkan contoh yang dinyatakan ini, kita boleh lihat bahawa pada zaman itu terdapat beberapa jurang pendapatan yang amat ketara antara tiga-tiga kaum tersebut dan menjadikan ketidakstabilan dari segi ekonomi antara kaum. Cabaran yang kedua ialah dari segi sosial. Perkara ini terjadi akibat kurangnya interaksi sosial antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Perkara ini jelas telah memberi kesan dalam sosiologi setiap kaum, mewujudkan semangat kekitaan dalam diri setiap kaum dan membuatkan hilang kepercayaan mereka terhadap kaum-kaum lain. Kekurangan yang berlaku ini adalah akibat daripada pemisahan yang berlaku, seperti
pemisahan dari segi fizikal, pemisahan dari segi pendidikan dan kontrak sosial. Okey, sebagai contoh, kita tengok dari segi sudut pemisahan fizikal. Yang wujud di negara ini hanya adalah akibat daripada kesan dasar pecah perintah yang diamalkan oleh penjajah British pada waktu dahulu. Oleh itu, ketika tiga kaum utama ini mempunyai jurang sosial kerana mempunyai tempat tinggal yang berbeza dan juga amalan ekonomi yang berasingan. Keadaan ini menyebabkan kurangnya interaksi sosial antara kaum. Okey, cabaran ketiga dan cabaran terakhir iaitu cabaran dari segi kebudayaan dan agama. Sememangnya di negara kita ini terdiri daripada pelbagai kelompok masyarakat. Oleh itu, wujudnya perbezaan dari segi agama, budaya dan bahasa. Hal ini kita boleh lihat setiap kaum di negara ini akan mempertahankan budaya, bahasa dan agama mereka dan juga menganggap budaya mereka adalah budaya yang paling terbaik di Malaysia. Sehingga zaman kini kita boleh lihat perkara ini berlaku. Sebagai contoh, wujud-wujudnya akbar-akbar yang mempunyai bahasa selain daripada bahasa kebangsaan kita. Hal ini amat mengunsingkan kerana akan menyebabkan perasaan kekitaan dalam kumpulan etnik masing-masing. Dengan mempunyai komposisi rakyat yang berbilang kaum, perkara ini tidak dapat dihindarkan kerana semua kaum mempunyai kepercayaan yang tersendiri terhadap budaya dan agama mereka dan merasakan identiti kaum itu akan hilang sekiranya mereka tidak mengamalkan. Jika kita lihat perasaan obses kepada budaya ini sehingga hari ini menjadi isu hangat yang mengganggu gugat perpaduan negara ini. Okey, dalam objektif kajian yang kami bincangkan dan kami peroleh iaitu ada 4 objektif. Yang pertama, memahami apa itu maksud kesepaduan sosial di Malaysia. Yang kedua, memahami maksud perpaduan sosial di Malaysia. Yang ketiga, perbezaan antara kesepaduan sosial dan perpaduan sosial di Malaysia. Yang keempat, adakah Malaysia dibentuk melalui kesepaduan sosial ataupun perpaduan sosial? Kepentingan kajian yang kami lakukan ini adalah berdasarkan tajuk dan objektif yang kami buat dan tajuk yang telah diberikan. Yang pertama, realiti hubungan etnik di Malaysia. Melalui kepentingan ini, kami ingin melihat dan memahami realiti hubungan yang berada di Malaysia sama ada melalui perpaduan sosial ataupun kesepaduan sosial. Okay. Kepentingan kedua, memahami maksud perpaduan sosial di Malaysia. Melalui kepentingan yang kedua ini, kami ingin memahami maksud dan melihat bagaimana pemahaman masyarakat Malaysia mengenai perpaduan di dalam Malaysia. Yang ketiga pula adalah memahami maksud kesepaduan sosial di Malaysia. Melalui kepentingan yang ketiga ini, kami ingin memahami maksud dan melihat pemahaman masyarakat Malaysia mengenai kesepaduan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, perpaduan dan kesepaduan sosial ni mempunyai maksud yang berbeza walaupun mempunyai matlamat yang sama, iaitu perpaduan sosial ni adalah satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya anggota masyarakat yang supaya mereka dapat membentuk satu identiti bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Okay, kesepaduan sosial pula adalah sesuatu fenomena perpaduan dan dipahami menerusi konsep tarifan harian, iaitu macam everyday define, iaitu proses penyatu paduan itu berlaku secara semula jadi. Okey. Kepentingan yang keempat adalah perbezaan kesepaduan sosial dan perpaduan sosial. Melalui kepentingan keempat, kami ingin memahami dan melihat pemahaman masyarakat yang ada di Malaysia mengenai perbezaan di antara perpaduan sosial ataupun kesepaduan sosial.
Dan yang terakhir adalah yang kelima, Malaysia dibentuk melalui perpaduan sosial ataupun kesepaduan sosial. Melalui objektif kepentingan yang kelima ini, kami ingin mengkaji dan menyelidik bagaimanakah masyarakat Malaysia dibentuk sama ada melalui kesepaduan sosial ataupun kesepaduan sosial, ataupun dibentuk melalui kedua-duanya, iaitu sepaduan ataupun perpaduan. Untuk kajian lepas pula, sebelum kami melakukan kajian kami ini, banyak lagi tokoh ataupun pengkaji yang telah mengkaji mengenai kesepaduan sosial dan perpaduan sosial di Malaysia, dan kebanyakan kajian ini telah dilakukan sejak tahun 1970-an lagi. Okey, kajian yang pertama dilakukan adalah Hashman pada tahun 1972 dan Rabuska 1968. Mereka telah menuliskan hubungan di antara kaum di Malaysia serta memahami kedudukan, stratifikasi sosial masyarakat mengikut etnik di Malaysia. Perbezaan melalui yang mereka nyatakan perbezaan pendapatan yang tinggi dan sangat ketara di antara orang Melayu, Cina dan India menyebabkan kecenderungan kepada konflik di antara mereka. Dan kajian dilakukan oleh Tan Chi Beng pada 1982. Melalui kajian beliau telah melihat perspektif hubungan etnik di Malaysia berfokus kepada dua kelompok utama, iaitu masyarakat Cina dan Melayu. Hubungan di antara dua kumpulan ini sering dilihat turun naik. Kedudukan yang setara akan menimbulkan rasa saling menghormati di antara mereka dan justru akan menjaminkan kesentiaan dan kehidupan, dan negara secara tidak langsung akan melahirkan perpaduan di antara mereka. Okey, pada tahun 1985, kajian yang dilakukan oleh Sanusi Osman, dia menyatakan semangat kejiranan sebenarnya telah wujud tetapi bersifat terpendam. Perkara ini dapat dilihat daripada aspek-aspek kewujudan hubungan baik di antara jiran, tak ada prasangka dan sedia memberi pertolongan sekiranya berlaku kecemasan. Cuma dia tidak ditunjukkan disebabkan sikap masing-masing yang mengutamakan kebebasan pribadi dan tidak suka mengganggu jiran lain. Secara tidak langsung, walaupun kita tidak melihat, tetapi melalui kita faham mereka telah mengamalkan kesepaduan sosial secara tidak langsung. Okay. Pada tahun 2002, David dan Robin melalui kajian mereka telah menyatakan bahawa menguruskan sebuah organisasi yang mempunyai kepelbagaian tidak hanya memerlukan kawalan, tetapi pada masa sama perlu melakukan gerakan yang dapat mengembangkan potensi ahli atau rakyat. Mereka telah menyarankan perlu ada beberapa perkara yang untuk ke arah tersebut, iaitu jelaskan motivasi, jelaskan visi, kembangkan fokus organisasi, semaikan nilai-nilai utama kita, buat perubahan terhadap penilaian kita, buat perubahan kepada sistem, lakukan perubahan kepada model sedia ada, bantu mereka yang berkebolehan, dan terakhir ialah teruskan tindakan kita secara berterusan. Jika diteliti perkara 10 beberapa perkara yang dia maksudkan ini adalah dia macam bersangkut paut dengan konsep satu Malaysia yang telah dilakukan pada kerajaan yang terdahulu. Okey, pada tahun 2010
kajian yang dilakukan oleh Kartini dan Suhana. Dalam kajian mereka telah menekankan bahawa perkongsian kuasa politik yang melibatkan lebih dari 2 kumpulan etnik akan mampu menghasilkan kesan yang baik. Hal ini terbukti melalui gabungan parti-parti politik, sebab melalui gabungan tersebut mereka tak akan memikirkan mana-mana kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai daya saing yang positif akan menyumbang kepada kesejahteraan pada masa sama. Perpaduan sosial secara tidak sedar telah diterapkan. Pada tahun 2010 pula, kajian dilakukan oleh Denison Jaya Surya. Dia telah menekankan bahawa perpaduan nasional merupakan tema utama yang sepatutnya dibuat untuk membuat pembinaan negara, terutamanya setelah negara Malaysia. Dengan mempunyai masyarakat yang pelbagai, perkongsian kuasa dikatakan sebagai antara mekanisme yang utama untuk mencapai perpaduan. Dan dikatakan peranan kerajaan yang memerintah adalah penting untuk mengajar dan menggerakkan program yang merancang minda rakyat supaya rakyat faham dengan jelas matlamat dasar sesuatu dasar atau program. Sebagai contoh adalah dasar satu Malaysia. Okey, kajian yang dilakukan oleh Nur Hijrah Zakaria Sharifah Nur Putih Amla Saleh pada tahun 2012. Dalam kajian beliau adalah pemupukan kesepaduan sosial melalui kurikulum sekolah di Malaysia. Dalam kajian beliau, dia menyatakan mewujudkan kesepaduan sosial dalam kalangan pelajar merupakan satu keperluan untuk kehidupan di abad 21. Melalui saranan beliau, guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai penunjuk cara dan membentuk jiwa pelajar di masa akan hadapan. Dan semuanya bermula daripada masa muda mereka. Melalui kajian ini secara tidak langsung mereka telah memahami maksud kesepaduan sosial yang telah diamalkan dan diterapkan sejak bangku persekolahan. Okey, untuk kajian lepas yang terakhir, kajian ini adalah dilakukan oleh Muhammad Syarifuddin Abdullah pada tahun 2013. Dan tajuk kajian beliau adalah kesepaduan sosial dan kejiranan di kawasan rukun tetangga. Dalam kajian beliau menyatakan paling penting dalam pembinaan kesepaduan adalah lokasi dan tempat sesuatu masyarakat itu sedang berada. Itu adalah merupakan peranan penting untuk melihat kewujudan kesepaduan sosial. Melalui hasil kajian beliau, kesepaduan sosial telah dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Sabah secara spontan. Dan fenomena ini berlaku secara semula jadi. Seterusnya saya akan membentangkan tentang metodologi kajian, di mana metodologi kajian ini terbagi kepada 3, iaitu kaedah kajian, subjek kajian dan juga alat kajian. Okey, bagi kaedah kajian yang kami gunakan bagi memperolehi hasil kajian iaitu dengan menggunakan kaedah kualitatif, di mana kaedah ini berupa soal selidik. Kaedah ini digunakan bagi melihat tahap kesedaran rakyat Malaysia tentang kefahaman mereka mengenai hubungan etnik di Malaysia. Sama ada ianya dibentuk melalui perpaduan atau kesepaduan atau kedua-duanya sekali. Di subjek kajian pula, seramai 60 orang telah menjawab soal selidik yang telah diberikan.
di mana 60 orang tersebut terdiri daripada kaum majoriti di Malaysia seperti Melayu, Cina dan juga India, serta terdapat beberapa kaum minoriti seperti Bidayuh, Kalangan Dusun dan sebagainya. Selain itu juga, responden kami terdiri daripada beberapa golongan usia seperti bawah 20 tahun, 21 tahun hingga ke 30 tahun, 31 tahun hingga ke 40 tahun, 41 tahun hingga ke 50 tahun dan 50 tahun ke atas. Perbezaan bagi kategori kaum dan juga kategori usia ini bagi memperlihat tentang perbezaan kefahaman lapisan masyarakat mengenai hubungan etnik di Malaysia. Bagi alat kajian pula, instrumen yang digunakan dalam kajian kami ialah kami menggunakan soal selidik secara atas talian. Ianya lebih dikenali sebagai Google Form. Google Form yang telah kami sediakan terdiri daripada 8 set soalan yang berkaitan dengan perpaduan dan kesepaduan di Malaysia. Ianya bersesuaian dengan objektif kajian kami, iaitu memahami maksud kesepaduan, memahami perpaduan di Malaysia, perbezaan antara kesepaduan dan perpaduan di Malaysia, dan adakah Malaysia dibentuk melalui perpaduan dan kesepaduan sosial. Jenis soalan yang kami sediakan ianya berbentuk butiran tertutup, di mana butiran tertutup ini memerlukan jawapan yang pendek sama ada ya ataupun tidak. Ini bagi memudahkan responden menjawab dan tidak memerlukan masa yang panjang bagi menjawab soalan yang disediakan. Hasil kajian yang telah dibuat melalui Google Form ini terdiri daripada 60 responden yang merupakan sampel data bagi mewakili kaum-kaum yang ada di Malaysia. Kajian ini menggunakan persampelan secara random bagi menjawab soal selidik yang disediakan. Sebanyak 75% daripada kaum Melayu, 5.5% kaum Cina, 8% kaum India dan 11.5% daripada kaum-kaum lain di Malaysia. Bagi soalan kami yang pertama, iaitu memahami tentang kesepaduan sosial di Malaysia, sebanyak 81.7% memberi jawapan ya, manakala 18.7% memberi jawapan tidak terhadap soalan ini. Sebanyak 91.7% memberi pendapat bahawa masyarakat di Malaysia menjalinkan hubungan yang baik antara satu sama lain. Selebihnya, 8.3% memberi pendapat sebaliknya. Seterusnya, bagi soalan kepentingan perpaduan sosial di Malaysia, hampir semua responden iaitu sebanyak 98.3% bersetuju dengan memilih ya dan terdapat 1.37% yang memilih tidak. Bagi pendapat mengenai sistem vernacular menjadi penghalang kepada perpaduan kaum Malaysia, terdapat 56.7% memilih ya dan selebihnya 43.2% memilih tidak. Selain itu, 50.8% responden mempunyai tahap persefahaman yang tinggi untuk memahami perbezaan antara perpaduan sosial dan kesepaduan sosial. Diikuti 49.2% responden berada pada tahap sederhana. Terdapat 86.7% majoriti responden berpendapat bahawa Malaysia menerapkan konsep perpaduan dan kesepaduan sosial dalam kehidupan harian, manakala 12.2% responden tidak bersetuju. Seterusnya, 93.3% responden menyatakan bahawa Malaysia dibentuk melalui kesepaduan sosial dan perpaduan sosial. Diikuti 6.7% kurang bersetuju dengan kenyataan tersebut. Akhir sekali, 83.3% responden bersetuju bahawa Malaysia dibentuk melalui kesepaduan sosial sahaja, dan bagi yang tidak bersependapat ialah 16.7% responden. Secara keseluruhannya, kefahaman masyarakat Malaysia dapat diukur secara peratus berdasarkan soalan yang ditanya. Dapat dilihat bahawa soalan berkenaan perpaduan dan kesepaduan mempunyai peratus yang tinggi. Jadi kita dapat simpulkan bahawa masyarakat masih mengamalkan perpaduan dan kesepaduan dalam kehidupan harian.
Seperti yang kita sudah sedia maklum, kajian ini akan membuat penilaian dengan menggunakan Google Form yang diisi oleh rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Kajian ini berhasil mendapat 60 responden. Tujuan kajian ini untuk mencapai 4 objektif iaitu yang pertama, memahami maksud kesepaduan sosial di Malaysia. Kedua, memahami maksud perpaduan sosial di Malaysia. Ketiga, perbezaan kesepaduan dan perpaduan di Malaysia. Keempat, Malaysia dibentuk melalui kesepaduan atau perpaduan. Saya akan menerangkan satu persatu mengenai perbincangan kajian untuk setiap objektif. Untuk objektif yang pertama, kesepaduan sosial merujuk kepada kemahuan saling kebergantungan antara ahli masyarakat berkongsi nilai-nilai kesetiaan bagi tujuan kesepaduan. Oleh yang demikian, pembentukan sesebuah masyarakat yang harmoni memerlukan pertolongan antara satu sama lain. Hasil kajian yang dapat diperoleh daripada soal selidik adalah sebahagian responden didapati mempunyai persepsi realiti yang begitu tinggi dalam menyadari begitu pentingnya hubungan etnik di Malaysia serta dapat memberi kesan secara langsung ke atas kesepaduan sosial. Dapatan ini memperkuat pernyataan bahawa faktor persekitaran dapat mempengaruhi kesihatan mental manusia. Faktor persekitaran ini adalah salah satu daripada 3 faktor utama yang mempengaruhi kesihatan mental seseorang iaitu ciri-ciri khusus individu. Kedua, memahami maksud perpaduan sosial di Malaysia. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, hampir kesemua rakyat Malaysia bersetuju bahawa perpaduan antara kaum ini penting di Malaysia. Hal ini tidak dinafikan apabila kita di Malaysia hidup dalam keadaan harmoni walaupun mempunyai pelbagai kaum. Namun begitu, perpaduan yang kita kekalkan selama ini tidak datang dengan sendirinya. Salah satu sebabnya ialah usaha yang dijalankan oleh negara kita sendiri. Terdapat banyak usaha-usaha yang dibuat bagi mengekalkan dan memperkukuhkan perpaduan di Malaysia. Antaranya ialah mengadakan Hari Sukan Negara. Aktiviti yang melibatkan semua rakyat di Malaysia ini bertujuan supaya rakyat dapat membiasakan diri dengan kaum-kaum yang lain sekaligus dapat bekerjasama dengan baik. Kajian seterusnya yang dilakukan ialah mengenai sistem vernacular yang dibuat di Malaysia. Hampir separuh rakyat Malaysia bersetuju bahawa sistem vernacular ini menghalang perpaduan di Malaysia. Apa itu sistem vernacular? Sistem ini telah diwujudkan pada zaman pemerintahan British di mana pengasingan kaum mengikut sekolah sehingga kini masih terdapat sekolah-sekolah seperti ini. Walaupun masih ada kanak-kanak Cina dan India dihantar ke sekolah kebangsaan tetapi pertumbuhan sekolah vernacular lebih-lebih lagi diberi peruntukan kewangan seolah-olah sekolah kebangsaan memberikan isyarat yang membimbangkan. Akhirnya, sekolah kebangsaan diketepikan oleh sesetengah bukan Melayu apabila sekolah vernacular semakin ditonjolkan dan diperjuangkan. Hal ini perlulah dititik beratkan oleh kesemua pihak dengan menyatukan semua kaum di dalam satu sistem pendidikan yang sama. Perpaduan perlulah dipupuk sejak kecil lagi supaya anak-anak tidak berasa asing apabila disatukan kelak. Ketiga, perbezaan kesepaduan dan perpaduan di Malaysia. Hasil kajian daripada 60 responden mengenai perbezaan antara kesepaduan sosial dan perpaduan sosial di Malaysia mendapati bahawa masih ada segelintir masyarakat yang kurang faham dan mengetahui maksud-maksud perbezaan tersebut. Ini terjadi kerana kurangnya dedikasi dan pergaulan yang sihat di antara masyarakat. Pada waktu yang sama, ada juga yang berfikiran bahawa Malaysia ini menerapkan konsep-konsep perpaduan dan kesepaduan dalam kehidupan seharian. Perkara ini kita boleh kaitkan dengan kes jangkitan COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Sebagai contoh, hampir seluruh rakyat Malaysia mematuhi segala peraturan SOP sepanjang perintah kawalan yang masih dijalankan sehingga kini. Amnya, mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada berbagai bangsa di mana majoriti rakyatnya terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan India saling bekerjasama demi membendung jangkitan wabak COVID-19 ini. Oleh yang demikian, rakyat Malaysia perlu bersatu padu agar mewujudkan perpaduan dan kesepaduan lebih-lebih lagi bagi negara seperti Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada masyarakat yang mempunyai pelbagai kaum
Yang terakhir, Malaysia dibentuk melalui kesepaduan atau perpaduan. Melalui hasil kajian ini, kita dapat menyaksikan majoriti responden juga mengatakan yang Malaysia dibentuk melalui perpaduan sosial dan mereka memahami maksud tersebut. Selain itu, kesepaduan sosial juga penting untuk pembentukan Malaysia. Faktor utama menjurus kepada kesepaduan sosial ialah lokasi sesuatu tempat dan dari tempat persekolahan tanpa disedari dan tidak dinafikan masyarakat Malaysia, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan yang kita kecapi sekarang dicapai melalui kesepaduan sosial yang telah kita amalkan tanpa kita sedari. Terima kasih. Sebagai rumusan, di sebalik kejayaan kumpulan kami dalam menyiapkan kertas kerja ini, terdapat beberapa kekangan yang tidak dapat kami elakkan. Sebagai contoh, semasa penghasilan kertas kerja ini dilakukan, dunia sedang dilanda wabak COVID-19, tidak terlepas juga di negara kita. Oleh itu, kami terpaksa menjalankan kaji selidik kami dari tempat tinggal yang berasingan. Perkara ini memberikan kesukaran bagi kumpulan kami untuk membuat perbincangan secara terus dan aktiviti pengumpulan data. Namun di sebalik kekangan itu, kumpulan kami dapat menjalankan kajian dengan lebih berkesan kerana seperti yang kita perhatikan semasa wabak COVID-19 ini berlaku, keutuhan perpaduan negara kita menjadi semakin kuat. Walaupun musibah yang besar melanda negara kita dapat lihat kelompok masyarakat yang berlainan kaum masih mengamalkan perpaduan dengan saling menghormati antara satu sama lain dan bertanggungjawab untuk menghapuskan wabak COVID-19 ini. Kesimpulannya, kertas kerja yang kami lakukan ini melihat hubungan etnik yang terbentuk di Malaysia adalah dari perpaduan sosial dan juga kesepaduan sosial. Perpaduan sosial yang terbentuk di negara kita ini telah melalui satu proses yang amat panjang dan perlu kita pelihara bersama. Dan tanpa kita sedari juga, kesepaduan sosial telah dipupuk secara langsung dan tidak langsung. Sebagai contoh, aktiviti pinjam-meminjam unsur budaya seperti pemberian duit raya semasa Hari Raya Aidilfitri adalah satu adat daripada kaum Cina. Dan juga putaran ekonomi di Malaysia ini amat mempengaruhi kepada perpaduan di kalangan kaum, kerana kita dapat lihat saling kebergantungan antara satu sama lain untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai dalam menjalani kehidupan harian. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan.